Hukum bagi setiap Muslim dalam memelihara iman daripada terbatal adalah wajib. Iman boleh terbatal melalui iktikad, perkataan atau perbuatan. Pertama, batal iman melalui iktikad, yang bermaksud tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara berkaitan dengan uluhiyah, ketuhanan, nubuwah, kenabian, ghaibiyat, perkara gaib dan syariah, syariat Islam. Contoh yang pertama, uluhiyah ialah ingkar kewujudan Allah, ingkar Allah Maha Sempurna. Apabila seorang Muslim adanya perasaan ragu-ragu akan wujudnya Allah Subhanahu Taala, akan sifat Allah Subhanahu Taala yang Maha Sempurna, maka boleh menyebabkan imannya terbatal. Contoh yang kedua, nubuwah, iaitu ingkar akan kenabian, ingkar Nabi sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Kali ini apabila Muslim dia ada perasaan tidak percaya ataupun ragu-ragu akan wujudnya Nabi yang Allah utuskan untuk menyampaikan agama Islam kepada umat manusia, ataupun mereka tidak percaya Nabi Muhammad itu sebagai Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, penutup sekalian Nabi. Yang ini boleh menyebabkan imannya juga terbatal. Kita tengok contoh yang ketiga, ghaibiyat. Ghaibiyat ialah perkara gaib. Apabila seorang Muslim dia ada perasaan ragu-ragu ataupun tidak percaya dengan perkara-perkara gaib seperti hari kiamat, pada mahsyar, syurga, neraka, alam barzah. Yang ni apabila tak percaya boleh menyebabkan imannya terbatal. Sebab kita sebagai seorang Muslim ni, kita kena yakin yang adanya hari kiamat, hari syurga, neraka, hari pengadilan kan. Yang ni memang kita kena percaya walaupun kita tak nampak dengan mata kita di dunia, tapi kita kena yakin adanya hari kiamat. Itu perkara gaib selepas kita meninggal. Yang keempat, syariah. Syariah ni ialah syariat Islam. Kita sebagai umat Islam harus berpegang kepada dua rukun yang utama dalam Islam, iaitu rukun iman dan juga rukun Islam. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Yang ni memang kita sebagai umat Islam memang kita kena pegang sebab dia asas dalam agama Islam. Dan juga hukum yang telah Allah SWT tetapkan seperti pengharaman zina, pengharaman arak. Batal iman melalui perkataan, yang bermaksud percakapan yang mengandungi pengakuan kufur, penafian akidah Islam atau mempersendakan hukum-hukum Islam. Kita tengok contoh yang pertama, pengakuan yang mengandungi kufur. Saya tidak lagi beragama Islam, Al-Quran sudah tidak sesuai lagi digunakan. Apabila umat Islam dia membuat pengakuan tentang agamanya bukan Islam, boleh menyebabkan imannya terbatal. Maksudnya dia menafikan yang dia ni beragama Islam, boleh menyebabkan imannya terbatal. Yang kedua, penafian akidah Islam. Saya tidak percaya dengan malaikat, munkar dan nakir. Rasulullah SAW pun buat dosa. Kita wajib tahu bahawa Rasulullah SAW merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dan baginda tidak pernah melakukan dosa. Maksudnya baginda ni maksum. Jadi setiap percakapan baginda, setiap perbuatan baginda berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mempersendakan hukum-hukum Islam. Contoh, zaman sekarang tidak perlu lagi menutup aurat. Bilal itu menyalat seperti anjing. Apabila umat Islam dia mempersendakan hukum-hukum yang Allah telah tetapkan seperti hukum kita menutup aurat. Dikata menutup aurat ni tidak penting, tidak wajib. Ini boleh menyebabkan iman yang terbatal kerana di dalam Al-Quran sendiri pun telah menyatakan yang hukum menutup aurat itu wajib. Dan satu lagi,
bila itu menyalat seperti anjing. Yang ini jelas menunjukkan seseorang mempersendakan apa yang dilakukan oleh Bilal. Maksudnya kan asalnya Bilal dia melakukan azan. Tapi bila mereka nak persendakan, dia kata Bilal itu menyalak. Itu boleh menyebabkan imannya terbatal. Kemudian, batal iman melalui perbuatan. Yang bermaksud melakukan perbuatan atau amalan jelas menunjukkan kekufuran. Contoh, sujud kepada berhala dengan sengaja. Apabila seorang Muslim sujud ataupun dia sembah kepada berhala ataupun makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh menyebabkan imannya terbatal. Yang kedua, melakukan upacara ibadah agama lain. Contoh, agama Buddha dan agama apa lagi? Maksudnya agama selain Islam. Dengan sengaja. Dia tahu dah perbuatan itu boleh menyebabkan batalnya iman, tapi dibuat juga boleh menyebabkan imannya terbatal. Yang ketiga, mengoyak masyhaf Al-Quran. Contoh, seorang Muslim, dia mengoyak masyhaf Al-Quran dengan sengaja, dengan niat untuk menghina, boleh menyebabkan imannya terbatal. Yang keempat, meletakkan ayat-ayat Al-Quran, hadis atau buku-buku agama di tempat yang tidak sesuai. Syarat terbatal iman. Contoh, pertama, tahu perbuatan yang dibuat boleh membawa kepada kufur. Maksudnya, apabila seorang Muslim, dia dah tahu perbuatan yang dia lakukan tu akan membawa kepada terbatalnya iman, maka akan menyebabkan imannya terbatal. Yang kedua, ingkar perkara asas dalam Islam. Contohnya, rukun Islam, rukun iman. Yang ketiga, melakukan perkara yang jelas boleh membawa kepada kufur. Contoh, sujud kepada berhala. Yang keempat, melakukan perbuatan kufur dengan sengaja tanpa paksaan. Apabila seorang Muslim tu dia melakukan perbuatan kufur dengan sengaja, boleh menyebabkan imannya juga terbatal. Tapi ada satu situasi, contoh seorang Muslim dengan orang kafir. Orang kafir dia meminta orang Muslim tersebut untuk mengucapkan kalimah kufur, dan apabila orang Muslim tu tidak mahu mengucapkan kalimah kufur tersebut, maka dia akan hukum bunuh. Ini apabila seorang Muslim tu dia mengungkapkan kalimah tersebut, kalimah kufur tersebut demi menyelamatkan diri dia daripada dihukum bunuh, maka ini akan menyebabkan imannya tidak terbatal. Maksudnya ini dimaafkan untuk situasi ini sahaja. Kesan melakukan perkara yang membatalkan iman. Pertama, merosakkan ibadah. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah SWT tidak diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, dosa tidak diampunkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, haram masuk ke syurga. Istimewanya kita umat Islam, selepas diazab di dalam neraka, kita berpeluang untuk masuk ke dalam syurga Allah SWT. Berbeza pula dengan orang kafir, mereka akan kekal diazab di dalam api neraka. Keempat, hilang hak terhadap harta pusaka. Apabila orang Islam mereka telah keluar Islam, maksudnya iman mereka terbatal, boleh menyebabkan hilang hak terhadap harta pusaka. Maksudnya hilang hak untuk mewarisi harta pusaka keluarga. Cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Pertama, kita mestilah sentiasa mendalami ilmu akidah supaya kita ni tidak mudah terikut dan terpengaruh dengan amalan yang boleh merosakkan akidah. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa bersahabat dengan orang yang soleh, dengan orang yang baik yang sentiasa mengajak ke arah kebaikan. Yang ketiga, memperbanyakkan amalan soleh seperti mengaji Quran, berzikir, meningkatkan ibadah-ibadah yang sunat. Yang keempat, berdoa dan memohon petunjuk daripada Allah agar kita ni terselamat daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa memohon perlindungan daripada Allah SWT agar terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan iman, dan agar Allah menghindarkan kita daripada ajaran-ajaran sesat yang akan merosakkan akidah seseorang terhadap Allah SWT. Sekian. Tanpamu iman bagaimana